Jadi sebagai perkongsian data yang terawal, liputan vaksinasi bagi negeri Perak untuk kanak-kanak kita yang berumur 5 hingga 11 tahun adalah hanya 36.5%. Dan apabila kita bandingkan dengan liputan vaksinasi COVID-19 di seluruh negara kita, negara Malaysia, peratusan liputan hanyalah 37.1%. Apabila kita lihat kepada data lah ya tuan-tuan dan puan-puan, kanak-kanak yang belum menerima dos 1 di daerah Kinta sehingga 31 Mac tahun 2022 adalah 51% yang masih belum datang ke fasiliti-fasiliti kesihatan untuk menerima dos 1, dan ini adalah data yang sungguh membimbangkan lah ya tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita lihatlah daripada data daripada Ministry of Education lah ya di Perak, apabila kita bandingkan penerimaan vaksin COVID-19 di kalangan murid-murid mengikut kaum atau etnisiti lah ya, kami dapati anak-anak daripada kaum bangsa Cina paling tinggilah penerimaan vaksin dia, iaitu dalam lebih kurang 94%, diikuti oleh anak-anak kita daripada golongan orang asli yang lebih tinggi lah ya dalam 42%. Dan adalah amat membimbangkan apabila kita melihat liputan vaksinasi di kalangan anak-anak kita dari kaum bangsa India hanya 27.8% dan daripada Melayu hanya 25.7%. Jadi ini adalah data terkini lah yang kami ada berkenaan dengan liputan vaksinasi COVID-19 di kalangan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Daripada satu kajian ringkas yang telah dijalankan, sebab atau punca utamalah di kalangan ibu bapa yang menyebabkan ibu bapa menghalanglah dari memberi keizinan untuk suntikan vaksin ini adalah disebabkan ibu bapa ni takut akan kesan sampingan yang mungkin dialami oleh anak-anak mereka. Dan peratusan ini adalah lebih kurang 55% lah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kedua adalah disebabkan mereka masih hendak tunggu dan lihat penerimaan vaksin COVID-19 ni di kalangan murid-murid lain, sama ada anak-anak lain selamat atau anak-anak lain mengalami kesan sampingan yang ringan atau sederhana atau teruk. Daripada kajian kami juga dapat 1/4 lah atau lebih kurang 25 hingga 30% ibu bapa ni mengubah fikiran. Pada mulanya telah memberi keizinan, selepas itu tidak membawa anak-anak sebab telah mengubah fikiran untuk tidak memberikan vaksinasi COVID-19 kepada anak-anak mereka. Jadi ibu bapa ni pasti mempunyai sebab-sebab tertentulah kenapa enggan membawa anak-anak dan tiba-tiba telah mengubah fikiran. Jadi saya rasa soalan ini adalah soalan yang sangat pentinglah, dan saya ingin mengambil peluang di sini untuk berkongsi pendapat dan juga untuk memberi sedikit fakta. Pertama sekali, saya rasa ibu bapa ni perlulah kaunseling lanjutan oleh doktor ataupun paramedik, fasiliti kesihatan ataupun juga di fasiliti swasta. Kita tidak kisahlah di mana ibu bapa ni hendak pergilah untuk mendapatkan kaunseling seterusnya dan juga untuk mendapat fakta-fakta yang sebenar berkenaan dengan keselamatan penerimaan vaksin COVID-19 ini di kalangan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Salah satu caralah tuan-tuan dan puan-puan di mana saya rasa kita boleh membantu ibu bapa yang masih belum membawa anak-anak adalah seperti dengan perkongsian video sebagaimana yang kami buat hari ini, di mana kita boleh wawarkan semua maklumat-maklumat dan juga semua fakta-fakta daripada kami kepada semua ibu bapa di luar di sana yang masih belum membawa anak-anak untuk menerima vaksin COVID-19. Satu lagi fakta penting adalah perkongsian pengalaman daripada ibu bapa yang lain yang telah pun membawa anak-anak mereka dan telah memberikan vaksinasi ini dengan selamatnya kepada anak-anak mereka.
sesi forum atau soal jawab juga kita boleh adakan di fasiliti-fasiliti kesihatan ataupun di rukun tetangga ataupun di tempat-tempat beribadat juga lah ya tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita boleh menjemput pakar-pakar daripada kesihatan untuk ke sana dan juga untuk berkongsi maklumat dan juga untuk menerima soalan daripada kalangan rakyat. Penglibatan ahli-ahli lain di dalam masyarakat seperti NGO, non-governmental organisation, wakil-wakil daripada tempat-tempat beribadat seperti daripada masjid, kuil, gereja, sekolah Tamil dan juga sekolah agama amat-amat dialu-alukan. Perkongsian daripada ibu bapa anak-anak dari sekolah Cina juga kami amat mengalu-alukan disebabkan peratus liputan vaksinasi di kalangan anak-anak bangsa Cina adalah 95%. Jadi mungkin ibu bapa dari bangsa Cina boleh membantu memberikan perkongsian lah daripada pihak diri sendiri, daripada pihak mereka untuk meyakinkan ibu bapa daripada sekolah-sekolah lain lah untuk memberikan anak-anak mereka terutamanya daripada kaum Melayu dan juga kaum India vaksinasi COVID-19 ini. Sedikit tips yang saya boleh berkongsi. Pada mulanya, mungkin para ibu bapa bolehlah berjumpa dengan pengamal-pengamal perubatan di klinik-klinik berdekatan, mendapatkan penjelasan dan juga verifikasi maklumat berkenaan dengan kepentingan vaksin COVID-19 ini untuk anak-anak mereka, sebab vaksin ini pastinya dapat melindungi anak-anak kita daripada mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk, walaupun anak-anak kita dijangkitilah, sebab kita semua sedia tahulah sekarang kita sudah masuk ke dalam fasa endemik. Jadi semua rakyat sudah mula bergerak, sudah mula melawat anak sedara, melawat kawan-kawan dan sebagainya, terutamanya sewaktu perayaan. Jadi kalau anak-anak kita sendiri telah pun diberi vaksinasi dan peratus liputannya meningkat, jadi peratusan untuk anak-anak kita mendapat jangkitan COVID-19 daripada kategori yang teruk akan jadi semakin berkurangan. Jadi nasihat saya lah ya tuan-tuan dan puan-puan, dapatlah temu janji untuk vaksinasi anak masing-masing dengan kadar yang segera dan juga seterusnya mendapatkan temu janji dan juga vaksinasi untuk anak masing-masing sementara kita masih di dalam bulan Ramadan ini sebelumlah kita mula untuk merayakan Hari Raya Aidilfitri nanti. Juga semasa waktu perayaan nanti, apabila semua pergi melawat dan menziarahi dari rumah ke rumah dan juga pergi ke tempat-tempat lawatan, kita mestilah memastikan kita masih mematuhi SOP lah, Standard Operating Procedure, untuk kita melindungi diri kita daripada mendapat jangkitan COVID-19, iaitu dengan memakai pelitup muka sentiasa dan juga dengan menggunakan hand sanitization, sebab ini adalah sangat penting. Walaupun kita ke tempat makan bersama dengan keluarga, dengan keluarga yang kita amat sayangi, kita bolehlah pergi tetapi kita haruslah sentiasa memakai pelitup muka dan juga cuci tangan dengan sabun dengan seelok-eloknya ataupun dengan menggunakan hand sanitization dan juga mematuhi penjarakan social fizikal seberapa yang kita boleh, terutamanya di tempat-tempat awam lah. Jadi fakta yang benar boleh diperoleh daripada pegawai perubatan ataupun pakar perubatan di klinik kesihatan maupun dekat hospital. Jadi sumber rujukan yang tepat adalah daripada fakta-fakta dan data-data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ya, tuan-tuan dan puan-puan, dan bukan daripada data-data lain seperti cerita-cerita yang ditularkan di dalam Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Banyak cerita, banyak pengalaman telah ditularkan di merata tempat ya. Cerita-cerita inilah yang akan menjadi cerita yang akan mempengaruhi sifat ibu bapa tu sendiri dan mungkin akan mempengaruhi keputusan ibu bapa tu sama ada hendak membawa anak-anak untuk menerima vaksinasi COVID-19 ataupun tidak. Jadi untuk memperoleh data yang tepat, ibu bapa bolehlah mendapatkan temu janji dahulu untuk berjumpa dengan pengamal perubatan, boleh berbincang dengan pengamal perubatan untuk mendapatkan kesahihan maklumat
dan juga sebarang penjelasan yang evidence based, yang mempunyai maklumat-maklumat yang tepat. Okey, dan statistik-statistik daripada negara kita sendiri maupun statistik daripada satu dunia lah ya, sebelum kita mempercayai cerita-cerita daripada orang-orang lain yang akan mempengaruhi keputusan ibu bapa untuk tidak memberikan vaksinasi kepada anak masing-masing. Pada semua ibu bapa di luar, di sana, bawalah anak untuk vaksinasi, datanglah untuk mengambil temujanji di klinik-klinik kesihatan masing-masing. எல்லோருக்கும் நம்ம கோவிட்-19 தடுப்பு ஊசி பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம அவசியமா கொடுத்துதான் ஆகணும். ஏன்னா இந்த கோவிட்-19 தடுப்பு ஊசி நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு கொடுத்தா கோவிட்-19 நோய் பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ மோசமா வந்துட்டு வராது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு. அப்போ நம்ம தான் வந்துட்டு நம்ம பெற்றோர்கள் நம்ம தான் வந்துட்டு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு கோவிட்-19 தடுப்பு ஊசி நம்ம கொடுக்கணும். வணக்கம்.